Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Baik, bersama-sama kita pada tengah hari ini adalah siapa lagi? Tuan Muhammad Firdaus Jailan. Tuan Muhammad Firdaus Jailan, ahli strategi marketing digital kita. Selamat datang tuan. Terima kasih Puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan bercakap berkenaan bagaimana orang yang tak ada duit, orang muda yang tak ada duit masih boleh memulakan bisnesnya sendiri. Jadi Tuan Muhammad Firdaus Jailan mempunyai pengalaman itu dan beliau akan berkongsi dengan kita apa yang beliau lakukan bagi memulakan bisnesnya sendiri dengan tidak ada modal duit. Ya. Tuan, Ya Puan. apa bisnes pertama tuan? Bisnes pertama saya adalah printing. Yang betul-betul bisnes lah. Printing. Buat bisnes printing. Dan saya memulakan bisnes printing ini pada tahun 2014, 2013. Dan sampai sekarang masih buat lah, cuma bukan dalam skala yang macam dulu. Sebabnya dulu kan kilang dia tak ambil direct order. Sekarang kilang pun buat marketing. Jadi kita dah bergaduh dengan kilang dah sekarang ni. Susah kita nak cari makan. Itu yang saya stop pada tahun 2016. Bukan stop sepenuhnya lah. Saya masih ada buat lagi. Cuma saya tukarkan daripada printing, saya buat sekarang ni lah digital. Digital dan juga services. Baik tuan, bagaimana orang muda baru keluar college, baru keluar SPM, sudah boleh memulakan bisnes sendiri tu? Apa yang menjadi modalnya apabila kita tak ada duit? Baik. Menjadi modal ni sebenarnya ada banyak modal. Kita ada banyak modal sebenarnya. Cuma yang biasa kita dengar dan kita tahu modal tu duit lah. Tapi sebenarnya untuk orang muda dia ada 3 modal yang paling besar. Nombor 1, dia ada modal masa. Dia ada modal masa. Maknanya dia daripada umur 21, 22 tu dia bolehlah cuba apa kerja pun dia nak cuba. 21, 22 tu. Kemudian dia ada modal tenaga. Ada yang ketiga yang paling mahal adalah modal kepintaran. Sebab orang muda ni dia cepat belajar. Cepat belajar. Belajar pula. Cepat belajar. Jadi ada 3 modal ni digunakan sekali serentak untuk pertama-tama kita nak kenal pasti dulu. Kita ni pandai atau berbakat ni dalam bidang apa. Ini kita nak kena kenal pasti dulu. Sebab apa? Sebab semasa kita masih muda, kita nak cuba banyak perkara. Jadi kadang-kadang tu yang kita boleh tengok lah ramai orang muda kan, dia masuk MLM lah, dia masuk direct selling lah, dia masuk skim cepat kaya lah, dia masuk kutu lah, macam-macam dia nak cuba. Yang ini tuan-tuan dan puan, yang ini bukan bisnes yang boleh mengajar kita bagaimana nak membina bisnes. Apa maksudnya tu? Maksudnya dia hanya fokuskan kepada satu tempat saja, iaitu menjual idea. Yang buat MLM, yang buat emas, yang buat kutu, yang buat skim semua ni semua kita belajar menjual idea saja. Maknanya kalau kita boleh pandai menjual idea, maknanya kita boleh jadi kaya, boleh ada duit lah waktu itu. Jadi kalau dah masuk situ, okey ke tak okey? Okey. Sebab saya pun dulu buat MLM juga awal-awal, muda-muda, umur 18 dah buat MLM. Cumanya bila saya masuk dalam bisnes, saya mulakan dengan tak ada duit langsung, kosong. Jadi saya mula betul-betul dengan berkuli. Saya berkuli dengan sahabat baik saya. Berdua lah. Jadi kami ni bertiga. Dia mula dia berdua, saya masuk sebagai orang yang menjual, sebagai tukang jual. Bukan sebab waktu tu saya ni puan, di kalangan kawan-kawan ni, saya ni antara yang paling bodoh teknologi. Saya punya sejarah dengan teknologi ni, sampai kawan-kawan saya ni, dia hanya percaya saya di depan komputer tu 2 perkara saja. On dan off. Selain daripada tu, dia orang tak percaya dengan saya. Jadi waktu itu, waktu saya masuk dalam syarikat, itu pun buat syarikat printing jugalah.
Waktu saya masuk tu saya belajar, jenis Belajar. saya belajar jenis kertas, saya belajar jenis bahan-bahan pemasaran, flyers, leaflet, template, saya belajar semua tu. Sebab apa? Sebab saya hendak menjual. Kalau saya tak faham apa itu leaflet, pamphlet, banner, banting, saya tak faham kegunaannya, saya tak faham di mana dia diperlukan, bagaimana saya nak menjual? Saya tak boleh menjual. Jadi saya kena faham benda tu. So itu yang saya belajar pasal marketing. Di tempat berkuli itu. Yes, di tempat berkuli itu. Tuan gunakan bahasa berkuli itu, maksudnya apa? Maksudnya memang betul-betul kuli. Saya tidak ada gaji tetap, saya hanya dibayar jika saya menjual. Jadi saya keluar daripada rumah pukul 8 pagi, balik rumah pukul 10 malam, 8 malam, pergi berjumpa dengan bakal-bakal klien, prospek-prospek, naik motor waktu itu, pergi berjumpa. Jadi saya build up skill menjual, saya build up skill membuat repo dengan pelanggan itu di situ. Dan oleh kerana syarikat itu sangat kecil lah, sangat kecil lah. 2 orang. 2 orang tambah 1, 3. 3. Jadi Syarikat nyamuk. Jadi saya ada peluang belajar siapa supplier. Saya tahu supplier mana. Saya tahu kat mana nak ambil bahan printing. Saya tahu nak kat mana nak cetak banner, banting. Saya tahu dekat mana hendak print baju, sulam dan sebagainya, itu saya tahu. Kerana saya juga yang buat order, saya juga yang kena pick up order. Betul-betul kuli ya. Betul-betul kuli. Sebab waktu tu saya memang tak tahu puan. Saya cakap, ini kalau orang tengok saya ni lah kan, sekarang ni memang tak percayalah. Saya boleh buat video, saya boleh edit yang mana kawan-kawan jumpa lama. Sebab memang saya tak reti. Bab teknologi ni memang saya tak pandai langsung. Jadi pandai di tempat berkuli itulah. Saya tahu di tempat berkuli. Maknanya saya tahulah, oh nak design kena pakai ini, oh nak print kena pakai ini. Saya tahu yang itu. Jadi apabila saya berkuli, saya berkuli, saya rasa dalam setahun juga, saya dapati bahawa jualan yang saya buat itu, komisionnya tak dapat menampung kehidupan saya waktu itu. Jadi saya bincang elok-elok dengan sahabat baik saya tu, saya cakap saya nak pergi buat sendirilah. Boleh tak? Saya cakap saya nak buat sendiri. Yang sama tapi saya nak buat sendiri. Jadi saya pun keluar dan buat sendiri. Dan pada waktu itu, saya betul-betul menggunakan ilmu dan pengalaman daripada perkulian itu. Jadi saya ambil masa sebentar untuk susun strategi bagaimana hendak mula bisnes, dan saya betul-betul gunakan dalam fasa perkulian itu ilmu-ilmu yang diberi, ilmu-ilmu yang saya belajar untuk saya mula bisnes itulah. Gitu. Jadi pertama-tama berkuli dulu. Mesti. Dia berkuli ni. Apa beza berkuli dan bekerja? Dia bekerja ni, kita betul-betul kerja untuk gaji saja. Maknanya kalau bos suruh A, kita buat A saja. Kita tak ada bagi lebih, kita tak nak belajar lebih, kita hanya sekadar dapat nak terima gaji, transactional saja. Aku bagi tenaga, kau bagi duit. Dia macam tu saja. Tapi bila kita sebut berkuli ni, bos tak suruh pun kita buat. Maksudnya apa tu? Maksudnya kalau kita nampak ada perkara yang memerlukan bantuan, kita cepat-cepat tawar diri untuk buat. Walaupun kita tak tahu. Sebabnya nanti, bos tahu, kita tak tahu. Ya. Jadi bila kita tawarkan diri, bos akan tanya, awak tahu buat ke tak tahu buat? Tak tahu bos ajar.
itulah yang kita dapat tu. Ilmu itu yang kita dapat. Yang kita tak akan dapat di syarikat-syarikat besar, di kilang-kilang besar itu, benda tu tak akan dapat. Sebab syarikat-syarikat besar, kilang-kilang besar, mereka ni dah ada pengkhususan. Maknanya kalau kau operator, kau memang berdiri kah kat mesin tu. Kau tak adalah nak pergi tempat lain. Tak ada tiba-tiba lah dia nak panggil, kau tolong betulkan mesin kejap. Itu kilang kan, dia ada technician dia. Kalau kita kerja di syarikat korporat, kalau kata kita ni budak yang tukang photostat, 2 tahun lah kita kerja photostat. Itu kekurangannya. Kelebihannya stabil lah. Confirm dapat gaji. Sebab apa? Syarikat besar. Kerja dengan syarikat kecil ni, risiko tak dapat gaji tu tinggi. Sebab itu, kita mesti imbal balik dengan ilmu yang kita nak capai. Jika kita kerja di syarikat kecil, kita dapat gaji kecil, ilmu pun tak meningkat, pengalaman pun tak naik, sangatlah rugi. Jadi kita mesti betul-betul mengulikan diri kita. Walaupun bos tu tak mengulikan kita, kita mesti mengulikan diri kita dulu. Tidaklah sampai tak balik rumah, tak tidur malam, tak adalah macam tu. Maksudnya, kalau kita masuk, kita tak pandai, kita keluar, kita pandai. Kalau kita masuk keldai, keluar dah jadi kuda. Ya, betul. Tak kisahlah keldai jadi kuda padi. No problem. Asal kuda. kuda dulu. Kalau dapat keluar jadi kuda perang, lagi lah. Itu mindsetnya dulu. Itu yang saya cakap, kita ada masa. Nombor satu tu kan, kita ada masa. Orang muda ni tak ada masa. Sebab dia nak berkuli 2-3 tahun, tak ada masalah. Even kalau dia nak berkuli sampai 5 tahun pun, okay, no problem. Dalam masa 5 tahun tu, dia membesar dengan bos dia. Dia bagi bos dia jadi kaya. Dia pun sama jugalah kaya dengan bos dia kan. Dan apabila dia dah 5 tahun, dia dah faham selok-belok apa semua, dia nak keluar, no problem. Sebab kalau umur 25, 23 lah kita habis diploma atau habis degree 24. 23, 24, 5 tahun, kita baru 26, 29, baru 30. Bermula berniaga pada umur 30, tidak ada hinanya. Tak ada. Okey saja. Sebab kita dah ambil pengalaman. Dan pengalaman ini yang banyak sekarang ini, orang kata kalau kita nak selamat kerja dekat tempat tu, bos suruh buat A sajalah. Bos suruh buat B sajalah. Ya, memang kita selamat kerjanya, tapi kita tak berkembang. Jadi konsep berkuli dan mengulikan diri itu tak capai lah. Kita tak dapat capai yang itu, konsep itu. Jadi artinya walaupun bekerja di syarikat kecil, gaji tak stabil, gaji kecil, keuntungannya bukan pada gaji. Bukan. Tapi dapat modal bisnes. Dapat modal bisnes tu, ya. Apa yang kita dapat dari bos kita? Kalau kita betul-betul lah kita betul-betul berkuli, betul-betul ambil peduli masa kita berkuli itu, kita boleh dapat, nombor satu, kita boleh dapat wisdom bos-bos kita. Walaupun banyak orang muda kata bos-bos ni bodoh lah, apalah kan, dia ada wisdomnya. Jadi kita ni boleh belajar dengan wisdom itu. Nombor dua, paling-paling utama, kita dapat kenal network bos-bos kita. Sebab company kecil, syarikat kecil, jika bos kita nak suruh hantar surat, kita lah yang pergi hantar. Bos nak suruh call supplier, kita jugalah yang call. Bos nak suruh kutip hutang klien, kita jugalah yang kutip. Jadi kita dapat kenal pasti semua ni, supplier ni. Dan ini adalah modal paling besar sekali apabila kita mahu memulakan bisnes besok. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu, orang kata lubuk lah, dah tahu lubuk dah. Nak cari kertas di mana? Ya. Nak cari dakwat di mana? Ya. Nak cari t-shirt murah di mana? Betul. Nak cari tempat printing yang murah di mana? Kita dah tahu dah. Kalau kita ni berkuli mesin rumput, kita tahulah kedai mesin dekat mana, hendak repair di mana, bos beli spare part di mana. Jangan kita katakan yang bila kita berkuli, contohnya buat rumah ataupun jadi
pencuci longkang, kita tak dapat belajar apa-apa. Tidak. Kita akan tahu. Sekurang-kurangnya kita akan tahu bagaimana bos kita buat kerja dan susun atur orang kerja itu. Itu kalau yang jenis-jenis buat kerja, orang kata kerja kuli lah. Ya. Sebab saya dulu pun kerja pertama saya selepas habis SPM adalah mencuci parit JPP tu. Kena masuk dalam lubang tu, saya kena korek tanah, angkat bawa keluar. Itu kerja pertama saya lah, setahun juga saya kerja tu. Jadi saya tahu, saya nampak bos saya. Bos saya yang Cina ni, walaupun dia ni tak reti membaca, tidak pandai membaca, tetapi dia sangat pandai negotiate. Dan kadang-kadang kita tengok dia negotiate tu, dia berunding itu, nampaknya macamlah dia tu rugi. Tuan berpeluang tengok dia negotiate? Sebabnya saya kerja dengan dia. Saya ni tak ada motor, saya ni tak ada kereta. Jadi bila saya nak pergi kerja itu, dia bawa saya naik kereta dia. Jadi saya duduk di sebelah dia. Dan apabila dia nak balik, dia akan singgah jumpa kawan bisnes dia. Dia akan singgah jumpa partner bisnes dia. Jadi saya duduklah di meja itu. Walaupun dia cakap Cina, saya tak faham. Tapi dalam kereta dia akan cerita dengan saya. Tadi gini. Jadi saya dapatlah wisdom itu. Ya. Jadi dia cuma marah saya lah, isap rokok dalam kereta. Itu sajalah. Cakap lu isap rokok, you bayar saya punya kereta. Dia tak isap rokok, dia tak minum arak. Jadi bila dia bawa, dia ajar, dia cerita, dia tak ajar pun, dia hanya bercerita sahaja dengan saya. Di situ saya betul-betul saya develop skill negosiasi. Saya tahu kat mana kena menang, kat mana kena kalah. Saya tahu kenapa itu hari dia bagi harga satu batang konkrit sekian banyak kepada orang ni. Tapi dekat orang ni dia bagi separuh harga. Sedangkan projeknya kecil. Rupa-rupanya dia cerita orang ini dia ada syarikat kontraktor yang buat rumah-rumah yang 12 pintu, yang 30 pintu. Dia bukan yang besar-besar, yang kecil-kecil. Dah 12 pintu. Kenapa dia bagi murah? Sebabnya dia nak ada urusan dulu dengan orang tu. Ada urusan dulu. Dia nak ada urusan dulu. Maknanya dia nak tengok orang tu punya payment dulu. Dia nak tengok orang tu punya komitmen dulu. Dia nak tengok itu dulu. Selepas dia dah supply dengan harga yang murah itu, dia dah setiap waktu dia dah bagi cantik kan, servis cantik, baru dia naikkan harga produk yang lain. Bukan yang itu. Dia naikkan yang lain. Walaupun lah orang tu tahu harganya mahal sedikit, tapi sebab dah selesa bekerja, tutup mata saja kasih jalan. Itu saya belajar yang itu. Dan di situ dia dapat bermacam-macam projek lah, kerana orang itu sudah ada lebih kurang 3 site yang berjalan 30 biji. 3 site yang berjalan 30 biji. Jadi kami dapat 2 site. Mula-mula hanya supply batang piling saja. Selepas tu dia supply batu, supply dinding, supply bumbung, supply tingkap. Hampir satu tu sah, site itu dia dapat. Dan dia hanya mula dengan masukkan batang piling tu dulu. Bagi murah. Bermakna mula asal ada urusan dulu. Ya, asalkan ada urusan dulu. Rugi pun tak apa. Ya, macam kita baru mula berniaga kan. Kita tak ada duit. Saya pun tak ada duit waktu tu. Tapi jika saya tak tunjuk yang saya ada pelanggan, siapa yang nak percaya? Jadi saya pun berjumpalah dengan 5-6 orang pelanggan baru yang mana waktu tu saya bagi harga kepada mereka. Betul-betul harga orang kata, kalau untung tu boleh beli cendol aja lah. Boleh beli cendol sajalah. Sebab apa? Sebab saya hendakkan bukti yang saya ini pernah berbisnes dengan mereka dan saya nak mereka suggest saya kepada kawan-kawan mereka. Dan bisnes tu berkembang begitu. Kita tengok harga masa kita buat mula-mula bisnes kan, kita beri harga ini
Kita bukan beri harga untuk untung yang kita jual tu. Kita beri harga untuk kita tengok siapa di belakang dia. Jadi kalau kata orang suruh hantar, saya pernah ada satu majlis tu, satu customer tu, dia order 10,000 flyers. Dia order 10,000. Janjinya waktu itu dihantar ke pejabat dia lah. Tapi oleh kerana mesin printer kilang itu ada masalah, dia lambat sikit. Jadi saya terpaksa hantar ke majlis itu. Dan saya sangat gembira menghantar ke majlis itu. Kerana di pejabat saya berjumpa dengan keraninya. Di majlis itu saya berjumpa dengan partner-partnernya. Jadi saya bagilah business card. Dan saya dapat job di situ. Banyak jugalah, orang kata senyum jugalah dapat job di situ. Jadi waktu kita baru mula berniaga, kita jangan peduli sangat dengan untung-untung yang sekali dapat tu, jangan. Apa maksud untung-untung yang sekali dapat? Contoh ya, kita tahu dia ni orang yang macam saya lah, contoh saya jual kepada puan handphone lah contoh ya, saya jual kepada puan handphone. Saya tahu puan ada staff 100 orang. Tak apalah kalau saya jual handphone tu, saya punya untung bayar duit minyak saja pada puan. Sebab apa? Sebab saya nak di belakang puan itu. Maknanya staff-staff puan tu. Puan dapat handphone murah sedikit daripada saya. Okey. Puan gembira. Puan akan bagi tahu kepada manager puan. Okey, nak beli handphone berurusan dengan dia. Harga saya dengan manager puan lain lah. Itu yang saya nak. Bukan saya nak untung dengan puan dan 300 tu, tak ada. Bukan yang itu. Jadi orang muda dia mesti pandang jauh sedikit. Dia tak boleh kalau aku tak tekan nanti rugi. Dia tak boleh. Ni kaya ni. Ni kaya ni. Kalau dia kaya ni. Staff pun 100 lebih orang. Ya. Saya sampai sekarang masih ada lagi klien-klien yang saya charge sangat minimum. Bukan sebab saya takut nak charge, tapi sebab saya nakkan hubungan itu. Masih ada sampai sekarang. Dan ada kalanya tak charge pun. Sebab kita tahu kita bukan nak berbisnes dengan dia sangat. Di belakang dia. Kita nak di belakang tu. Kalau kita tak nampak yang itu, tak dapat buat yang itu, bermakna kita memang tak dapatlah orang kata kelebihan menjadi kuli itu kita tak dapat. Kalau kata kita hanya masuk bekerja kerana hendak gaji, kita dapat gaji sajalah. Kita tak dapatlah kelebihan menjadi pekerja dalam syarikat kecil. Syarikat kecil tu kita dapat. Sedangkan bekerja dalam syarikat kecil ni sangatlah banyak kelebihannya. Yang saya cerita tadi lah. Yeah. Kita dapat tahu bos punya wisdom, dapat supplier, tahu dekat mana map, kita tahu cost. Kita yang paling besar adalah kita nampak kesilapan yang bos kita buat. Supaya kita tak buat nanti. Contohnya bos kita suka bagi kredit. Lepas ni kita buat berniaga, jangan bagi kredit. Kita tahu dah nak kutip duit ni memang kerjanya memang luar biasa susah. Bukan luar biasa senang, luar biasa susah. Jadi kalau kita hendak berkuli, pastikan kita faham apa tujuan kita berkuli dan kita mesti jadikan pengalaman dan modal dan berkuli itu sebagai modal kita untuk memulakan bisnes walaupun kita tak ada duit. Zaman sekarang ni banyak orang memulakan bisnes dengan pergi kursus dulu. Apa pandangan tuan? Kursus Dia tak nak berkuli, dia pergi kursus. Kursus tak salah. Kursus tak salah. Kita kena faham satu benda, bisnes ni dia punya matematik dan dia punya logik dia bukan 1 tambah 1 2. Dia boleh jadi 1 tambah 1 20, 1 tambah 1 negatif 10. Dia boleh jadi macam tu. Jadi kursus ni dia hanya memberikan kita orang kata apa, bayangan. Bayangan ilmu tu digunakan. Kita hanya dapat bayangan je. Maknanya teorinya tu kita dapat. Tetapi untuk buat bisnes, keadaan tu berbeza sama sekali. Sebab apa?
Sebab setiap bisnes dan setiap teori itu betul-betul bergantung kepada keadaan kita. Jadi dia tak mungkin sama. Contohnya orang nak buat satu lagi ABS digital. Boleh buat. Secara teorinya boleh. Tapi dia tidak ada Ainul Muhammad. Dia tak ada Fidah Jailan dalam tu. Dia tidak ada Alif Haikal. Di dalam tu dia tak ada. Jadi, secara teorinya boleh. Belajarlah, no problem. Datang kelas belajar. Tetapi, pelaksanaannya tu memang berbeza. Baik. Soalannya okey ke tak okey? Datang ya. Baik. Kalau tanya saya, lebih baik berkuli dahulu daripada berkursus. Berkuli ni kadang-kadang kita tak payah lama. Kita masuk 3 bulan, 5 bulan, kita nak faham proses tu macam mana. Kemudian, bila kita dah faham, kita pergi kursus, kita akan lebih faham. So, berkuli dulu. Berkuli dulu. Kemudian pergi kursus. Ya. Kita berkuli dulu. Sebab berkuli ni dia lebih baik daripada kursus kerana kita belajar dan dibayar. Ada gaji. Ada gaji. Kursus kita kena pergi bayar. Kemudian bila habis kursus tak ada orang nak tegur. Berkuli ni kita bekerja, dibayar, dimarah, dimaki, segala kita dapat dan kita lebih cepat pandai. Yang mahal itu networking lah. Networking dengan experience, pengalaman. Networking inilah kalau tak berkuli memang Takkan dapat. Betul. Networking. Dia networking ni dengan saya berkuli dengan sahabat baik saya tu kan. Saya dapat kenal dengan Tokek Kilang Banner dan Banting. Bayangkan kalau tak berkuli takkan boleh kenal Tauke kilang itu. Waktu itu mereka tak ada duit. Waktu tu di kilang itu kalau nak harga yang dalam 40 sen ataupun 50 sen sekaki, kita kena deposit RM15,000. Syarikat nyamuk mana ada duit waktu tu kan? Mana ada duit. Jadi saya punya strategi adalah saya cari dulu RM15,000 itu. Sungguh-sungguh saya cari duit RM15,000 tu. Kemudian saya masukkan dalam kilang tu. Waktu itu saya dah dapat deal dengan kilang tu. Saya boleh jual harga pasaran orang jual RM2.50. Saya jual RM2.20 waktu itu. Dan satu hari saya boleh dapat order sekitar 2,000 kaki. 2,000 kaki setiap hari. Jadi pelaburan itu dalam masa sebulan sudah balik. Kalau dulu tak berkuli, satu, kita tak tahu pun ada kilang yang macam tu. Mana nak tahu? Yang kedua, kita tak pandai pun nak buat jualan untuk dapatkan duit nak deposit kilang itu. Sebab tak berkuli? Ya. Jadi pada saya walaupunlah pada waktu berkuli tu daripada segi duitnya tu sengsara kan. Ya. Tapi betul-betul saya bersyukurlah sebabnya kita dapat belajar banyak sangat benda. Modal pengalaman, modal ilmu, modal masa, modal tenaga, networking, modal tenaga. Benda-benda yang tak boleh kita tak bolehlah pergi tanya, kau buat kat kilang mana? Ni kita tak boleh tanyalah. Ini kita kena ada dalam tu baru kita boleh buat. Di kursus pun, kursus tak boleh beritahu. Ya, betul. Kursus pun tak boleh beritahu. Kursus kalau nak beritahu, kalau dia beritahu dah nampak macam dia mempromosikan perniagaan itu. Jadi tak boleh, etiknya tak boleh. Kecuali kalau kursus itu ditaja oleh kilang. Itu okeylah, no problem. Tapi maklumat-maklumat ini memang tak dapat di kursus. Ini kerana ini adalah maklumat-maklumat industri. Bila kita tak berada dalam industri, macam mana kita nak dapat maklumat itu? Trade secret. Dia trade secret. Jadi semasa saya bekerja, saya tahu 2 kilang. Tapi saya tak percaya di Malaysia ni ada 2 kilang saja. Bila saya keluar bekerja, saya cari lagi. Sebab apa saya boleh cari? Sebab saya dah ada konsep, ada kilang printing. Jadi saya tinggal cari saja.
Kalau tak dulu, dalam kepala saya, kedai buat printing ni memang kedai-kedai di tepi jalan saja. Di kaki-kaki lima tu kan. Di Ya. shop-lot tu lah. Itulah saya punya mindset dulu. Kita tak sangka ada kilang. Ya. Saya tak sangka. Kilang printing. Saya tak sangka ada kilang yang boleh print sampai 2 juta flyer dalam satu hari. Saya tak sangka lah. Bila saya masuk dalam bisnes tu, saya masuk dalam bidang kuli tu, Baru. wow, saya tahu. Oh, adalah rupanya ni. Adalah bisnes macam ni. Adalah bisnes macam ni. Baru saya nampak. Tapi kalau saya ambil pendekatan, waktu tu saya hanya pergi jual saja, tak dapat apa lah. Tapi sebabkan saya ni suka menyebuk, nak tahu. Sampai kadang-kadang saya punya partner pun penat nak layan. Saya belajar banyak benda. Sebab dalam mindset saya sedang berkuli. Dulu saya tak tahulah saya nama istilah berkuli ni. Jumpa puan baru saya tahu, oh ni berkuli. Tapi dulu saya guna istilah HA. Apa tu? Hamba abdi. Lebih kurang Lebih tu. kurang lah. Saya guna istilah HA. Yeah. Sebab apa saja yang dia suruh, saya buat. Apa saja. Yang dia tak suruh pun buat. Yang tak suruh, kita sibuk. Tanya, ini macam mana? Ini macam mana? Ini macam mana? Ada macam tu. Kalau kita dapat bos, pada saya lah personally, sekiranya kita dapat seorang bos yang mahu tengok kita buat multitask, kita buat sahaja. Kita buat sahaja. Dan jika sampai masa kita rasa kita pandai buat, kita ada dua pilihan. Kita bagi pilihan kat bos. Sama ada bos naikkan gaji kita, ataupun kita berhenti, kita buat bisnes sendiri. Tapi kita kena ingat, jika kita berpandangan membuat bisnes itu lebih mudah daripada bekerja, kita kena masuk dululah baru kita tahu. Itu kita tak boleh cakap lah, nanti orang kata kita negatif kan. Yeah. Masuk dululah baru nak tahu. Tapi kalau kita boleh berikan cadangan kepada bos, nak berpartner ke, minta bos bukakan satu kedai lagi, kita jaga ke kan. Itu pada saya lebih baik begitu. Minta bos buka anak syarikat, partner dengan kita. Kita uruskan sendiri duitnya, gaji kita uruskan sendiri. Itu lebih baik. Sebab berkuli ni dia betul-betul lah berkuli ni, kalau saya nak katakan, kalau kita masuk universiti tu 3 tahun buat diploma tu, dengan 1 tahun kita berkuli, saya rasa kita masuk diploma tu 2 kali lah dalam situasi bisnes yang sebenar. Jadi artinya selepas kita dapat diploma, berkuli. Tak perlu tunggu habis diploma. Boleh terus semasa berkuli. Diploma itu berkuli terus. Waktu kita sedang buat diploma tu, berkuli juga. Kalau kita boleh kerja, boleh jadi kuli 4 jam, jadilah kuli 4 jam. Kalau 2 jam berkuli, jadilah kuli 2 jam. Jadi boleh dibuat serentak. Habis saja kita belajar, bos tengok kita dah pandai, kita boleh demand gaji kat bos. Bos, gaji 3,000 lah bos. Saya dah kerja dengan bos 2 tahun dah ni. Kalau kita keluar, bos tak nak bagi gaji kita pun, kita dah ada ilmu, kita dah ada pengalaman. Kita jalan saja buat, no problem. Sebab tu, berkuli ni jangan tunggu. Saya mula berkuli ni daripada umur saya 14 tahun. Saya mula berkuli. Saya bangun pagi, buka kedai, tengah malam tutup kedai, kemudian ambil upah mesin rumput, ambil upah potong kopek kelapa, upah kopek kutip buah koko. Ini semua dah buat daripada umur 14. Jadi waktu saya dapat tawaran kerja di Pos Malaysia contohnya waktu itu kan, saya dah ada basic kerja, disiplin kerja tu dah ada. Bila saya keluar daripada syarikat Pos Malaysia tu, saya dah ada matlamat dah, saya ada mindset dah. Okey, kena kerja macam ni, kena buat macam ni. Jadi tak lama pun berkuli tu, sekejap saja. 4 tahun bukan lama. 4 tahun sangat sekejap. Sangat sekejap. Jadi kalau kita ambil diploma, ambil degree, baru 6 tahun, 5 tahun kan, 5 tahun. Berkuli 1 hari 3 jam. Cukup.
selama 5 tahun tu. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah nampak bagaimana proses sebenar memulakan bisnes sendiri tanpa modal duit. Ya. Modal masa, modal tenaga, Benar. modal Kepintaran. pengalaman, kepintaran. Satu lagi saya tambah. Saya terlupa cakap. Waktu saya keluar daripada partnership itu, ada beberapa kilang yang kenal saya. Jadi, mereka ni boleh bagi saya hutang. Itu. Mereka berani bagi saya hutang. Modal kepercayaan. Walaupun tak besar lah kreditnya. Dia bagi saya 1,000 saja. Tapi pada saya 1,000 waktu itu, ya Rasulullah nak cari. Ya, betul. Jadi kan, dia cakap, okay, you betul lah mau buat bisnes lah. Okay, tak apa, saya tolong. You, saya kasih you kredit 1,000, tapi you mesti mau bayar 1 minggu. Dia kata. Sebab biasanya printing kita hantar barang dapat duit. Biasa macam tu. Kecuali kalau kita buat dengan syarikat-syarikat korporat, berbeza sikit. Tapi dengan macam tuan dengan puan saya hantar print flyers, puan terus bagi saya duit. Jadi dia bagi saya seminggu. So kredit tu 1,000. Jadi bila saya hendak ambil job, saya tak perlu takut nak ambil job yang 800, yang 900. Sebab mana duit nak dulu kan? Sebab ada di belakang. Ada di belakang tu, ada 1,000. Deposit 50%, dapat 1,000. Lebih lah sikit duit kita nak masuk kan. Jadi saya dapatlah tu. Alhamdulillah lah. Sampai sekarang pun masih berkawan baik lagi dengan toke tu. Dan dia pun pelik tengok saya kan. Dia kata, apa hal you soal lari bidang gitu. Cumanya, kalau saya tak berkuli dan saya tidak mengulikan diri saya tak kenal lah toke tu. Jadi saya pun tak dapatlah peluang. Supplier bukan sahaja supplier printing, supplier baju. Percaya dengan saya, bagi hutang 200 helai. Maknanya saya ada kuota 200 helai untuk jual. Saya tak minta kuota duit, saya minta kuota helai. Sebab duit tu nanti boleh naik, boleh turun. Belajar orang Cina kan. Jadi you minta barang, dia kata. So minta barang 200 helai. Lepas tu saya dapat lagi, waktu tu saya dapat juga kepercayaan daripada toke kedai chop yang buat chop syarikat tu kan, yang buat chop syarikat, yang buat apa semua tu, saya dapat kredit 1,000 juga di situ. Maknanya saya boleh order, ambil, hantar, baru saya datang bayar. Saya dapat kredit juga. Jadi walaupun saya tidak ada modal duit waktu itu, tapi saya ada modal connection itu, modal kepercayaan itu. Itu pun saya rasa dah dekat 3,000 dah modal pusingan situ. Yang saya tak perlu keluarkan sesin pun. Itulah, kalau orang tanya saya, berkuli ni maksudnya apa? Berkuli ni maksudnya kita betul-betul berkuli, tetapi kita belajar. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih tuan. Sama-sama puan. Di atas cerita-cerita yang memberi inspirasi ini. Jadi bagi kita semua, alhamdulillah banyak kita mendapat manfaat daripada pengalaman yang dikongsikan oleh Tuan Firdaus Jailan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.